Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bertemu kita untuk kali pertama pada siri yang pertama dalam membicarakan ataupun mempelajari subjek pendidikan syariah Islamiah tingkatan 4. Jadi pada siri yang pertama ini, Ustaz akan menerangkan bab yang pertama di dalam bab hadis hukum. Bab yang pertama dalam bahagian hadis hukum. Jadi hadis hukum ni adalah hadis yang menceritakan berkenaan dengan hukum-hukum tertentu. Jadi pada siri yang pertama ni kita akan mempelajari satu hadis lah. Satu hadis berkenaan dengan bab pertama, iaitu mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hukum dia? Tengok, comel mata orang puang ni. Wallah, Masya Allah, cantik. Tapi kalau diubah kecantikan tu, yang dicantik tu diubah, apakah hukumnya? Cantik belaka kita ni. Apa yang ditanya sini kan, apakah yang anda faham, apa yang pelajar faham tentang kecantikan? Kecantikan tu diukur pada apa? Kena jawab. Baik. Kalam baginda Nabi SAW. Mari kita sama-sama dengarkan hadis daripada baginda Nabi SAW. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husnil mughayyirat khalqallahi ta'ala. Mali la al'anu man la'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillah wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Arti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini daripada Sayyiduna Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Ibn Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi namanya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa Nabi kata? Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat perempuan yang membuat tatu dan yang meminta dibuat tatu, mencukur alis dan menjarangkan gigi untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibn Mas'ud kata apa? Kenapakah saya tidak boleh melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan disebut di dalam Quran apa sahaja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka terimalah, dan apa sahaja yang dilarangnya oleh Nabi maka jauhilah. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Lafaz laknat ni adalah lafaz yang tidak boleh dibuat main-main. Tetapi apabila sahabat Nabi nama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu melaknat orang yang mengubah fizikal tubuhnya, maka ia menimbulkan satu kontroversi. Kenapa Abdullah ibn Mas'ud melaknat? Jadi Abdullah Ibn Mas'ud memberitahu, apakah menjadi satu kesalahan bagi aku untuk melaknat orang yang Nabi SAW laknat? Jadi apa yang Nabi laknat, aku laknat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala suruh, wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apa sahaja yang dibawa oleh Rasulullah SAW fakhudhuhu, maka ambillah, yakni terimalah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa sahaja yang dilarang
oleh Nabi, maka jauhilah. Jadi redha murka Allah Ta'ala itu ialah apa yang Nabi redha, apa yang Nabi murka ataupun Nabi tidak suka. Baik, tuntutan daripada hadis ini, yang ini tuntutan hukum daripada hadis ini. Baik, sama-sama kita membaca. Hadis ini menjelaskan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala, Nabi SAW melaknat. Apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi bagi tahu merupakan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang dibicarakan, tidaklah yang dibicarakan oleh Muhammad melainkan semuanya wahyu. Al-Quran itu wahyu, hadis Nabi pun merupakan wahyu. Sebab apa yang terzahir, apa yang terpancar, apa yang ada pada tubuh Nabi, apa yang ada keluar daripada perkataan Nabi, perbuatan Nabi, semua itu hukum ataupun menjelaskan hukum daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi benci. Tanda Nabi benci itu Nabi laknat orang yang melakukan perbuatan ini. Benci sungguhlah. Dan benci itu membawa kepada kemurkaan, dosa yang besar. Bahkan dilarang dan mendapat laknat serta kemurkaan Allah Ta'ala. Perbuatan yang ditegah adalah seperti apa? Perbuatan yang ditegah. Perbuatan yang tegah di dalam hadis ini, yang pertama ialah melukis tatu. Melukis tatu. Buat tatu. Meminta. Yang kedua, meminta dibuat tatu. Mencukurkan alis. Mencukur alis mata. Lagi. Dan menjarangkan gigi. Dan keempat, menjarangkan gigi. Untuk apa semua itu? Yang dikatakan satu kemurkaan Allah untuk kecantikan. Demi kecantikan yang mengubah ciptaan Allah Ta'ala. Selain itu, termasuklah melakukan apa? Ini yang tak disebut dalam hadis ini. Termasuklah apa dia? Yang berlaku sekarang. Termasuklah melakukan pembedahan plastik. Supaya dilihat ataupun dilihat cantik. Selain itu, yang tak disebut di dalam hadis ini, menukar jantina, membesarkan payudara. Ni sekarang ni juga menyambung rambut. Ini perbuatan sekarang yang dikira sebagai sama hukum seperti apa yang dilaknat oleh baginda Nabi SAW. Jadi larangan yang tegas bukan sahaja menjaga kemaslahatan umat Islam. Ini larangan. Bila sebut laknat adalah satu larangan yang tegas, yang dahsyat. Bukan semata-mata nak jaga maslahah kebaikan umat Islam, maslahah kebaikan umat Islam secara umum, tetapi memelihara diri daripada melakukan pengubahsuaian seperti yang dilarang oleh Islam. Pengubahsuaian yang kekal. Larangan yang keras bukan sahaja menjaga maqasid syariah. Tujuan syariat itu diturunkan apa sebab? Kenapa? Maqasidu syariah. Pertama apa? Hifzuddin. Bukan nama orang. Hifzuddin, bukan Hafizuddin. Menjaga agama. Yang kedua, hifzul aql. Hifzul al-aql. Yang ketiga, dari mana? Hifzul mal. Sebelum mal, an-nafs, menjaga diri. Keempat, contoh mana? Yang keempat, menjaga al-mal,
harta. Dan yang kelima, menjaga apa? Menjaga muru'ah. Allahumma salli Muhammad. Dalam bahasa Arab, Ustaz lupa. Maruah. Menjaga maruah. 5 perkara. Tujuan syariat itu diturunkan ialah menjaga agama. Yang kedua, menjaga akal. Yang ketiga, menjaga diri. Jadi, menjaga diri, menjaga tubuh, fizikal kita ini adalah satu tuntutan syariat. Orang yang melakukan pengubahsuaian, menukar jantina, dia sekarang dipanggil transgender. Dia buat transform daripada lelaki, lanang kepada wedok, wedok kepada lanang, transgender. Ni perkara yang Allah Ta'ala laknat, perkara yang Allah Ta'ala tegah. Itu. Jadi larangan yang keras ini bukan saja menjaga maqasid syariat. Iaitu jaga syariat, maqasid yang mana ni? Ni hifzun nafsi, menjaga diri. Menjaga diri daripada perkara-perkara yang tak baik, yang boleh merisikokan diri tubuh kita pada perkara yang bahaya. Tetapi memelihara diri daripada berhias secara berlebihan. Bukan kata tak boleh berhias ni, bercantik-cantik nak jangok orang Terengganu kata boleh. Tetapi ianya dilarang apabila melampaui batas. Wa tilka hududullah. Dan itulah batasan Allah. Ada batas dia. Hidup kita ni ada batas dia. Ada yang ni boleh, yang ni tak boleh, ada sekatannya. Wa man yata'adda hududallah, barang siapa yang melanggar batasan Allah, faulaika humuz zalimun, mereka itu adalah orang yang zalim, melakukan kezaliman pada diri sendiri. Larangan ini juga menuntut umat Islam kepada hukum pengharaman pengubahsuaian. Kerana perbuatan ini berpunca daripada hasutan syaitan. Syaitan duk bisik. Yang sentiasa mendorong manusia ke arah perbuatan negatif, perbuatan yang dibenci, perbuatan yang tidak elok, seperti yang terdapat di dalam, yang dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW. InsyaAllah pada siri yang kedua akan datang, kita akan menjelaskan lagi apa yang disebut oleh baginda Nabi SAW berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala udillannahum wala umanniyannahum wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.